Misi oleh Faisal Terani. Pelakon Engku Dafa, Hartawan Lumpur, Azman, Jurawat Zaki. Babak 1. Tirai dibuka, lampu cerah, Engku Dafa berada di tengah pentas menghadap audiens. Selamat malam. Selamat datang semua. Syukur demi ringgit yang kita semua dapat berkumpul. Terima kasih kerana menjemput saya untuk memberi 1-2 tips ya. Dalam seminar kita yang bertajuk apa ni? Bergerak dengan kekuasaan wang. Seminar begini memang baik. Ialah untuk menyedarkan kita siapa sebenarnya yang boleh kita harapkan. Duit, wang. Ya, kita sama-sama berterima kasih dengan wang. Saya percaya tuan-tuan dan puan-puan semua datang nak berkongsi pengalaman dengan saya kan? Yelah, macam mana saya boleh jadi begini. Boleh berjalan semula. Demi ringgit saya boleh berjalan kembali. Sudah saya katakan, yang hanya wang sebenar-benarnya kuasa. Inilah yang saya namakan keajaiban pada wang. Saya sangat mencintai wang. Ringgitlah segala-galanya. Mereka kata saya terlalu kaya. Ada yang lupa menyelamakan saya dengan karun. Saya selalu ketawa kalau nama tu yang muncul. Bukankah dia manusia yang kedua berkuasa selepas Firaun? Firaun memegang politik dan Karun memegang ekonomi. Pemilik kepada timbunan harta. Jadi, biarlah. Karun pun Karun lah. Boleh apa aku? Saya Engku Dafa, Engku Omar dengan timbunan duit. Yang pentingnya duit. Kata orang saya kaya tapi tak mampu memberi kesihatan. Cakap orang-orang cetek fikiran. Kita kalau sakit gigi, kalau nak baik kan, dengan wang juga kan. Tengok-tengok sekarang ni. Saya bayar dengan wang keajaiban ni. Dalam kehidupan saya selalu ada misi sendiri. Cita-cita sendiri. Dendam sendiri. Sebab tu saya maju. Nak tahu apa? Saya nak buktikan kepada bapak saya. Baru dia tahu yang saya boleh melakukan sesuatu. Dia selalu menghina dan memperkecilkan saya. Sayur kangkung katanya. Tahu sayur kangkung? Bodoh engkau mah. Ni sayur kangkung sini. Dengan wang yang lebih banyak daripada yang pernah saya miliki. Lebih banyak daripada karun barangkali. Oh ya. Saya anak tunggal yang akan mewarisi harta kekayaannya, kerana itulah dia mula risau saya hanya terdampar di atas katil. Memang ada usaha merawati, tapi bapa saya itulah dia. Dia manusia jahanam. Dia benci saya. Dia percaya saya datangkan sial. Perniagaannya merosot sejak saya lumpuh. Karirnya sebagai menteri dan ahli politik ikut jatuh. Dia kalah dalam pilihan raya. Dia kata wang dan masanya banyak habis untuk menyembuhkan saya. Jadi saya ni dianggap penghabis hartanya. Mak saya. Dia pun sama. Perempuan sundal. Kalau ada orang akhbar, jangan ditulis pula benda-benda ni. Bukan apa, tapis-tapis sikit. Macam tak biasa pula buat kerja-kerja menapis ni. Jangan tulis, okey? Biar kita sama-sama je lah. Kita sambung semula. Selepas ayah saya tinggalkan kami untuk kahwini entah perempuan mana, cantik tapi tak ada otak. Dengan harapan akan dikurniai zuriat. Tapi dia silap. Dia tak dapat apa-apa pun. Barangkali dia kerja siang malam. Berapa perempuan subur pun yang dia kahwini, dia tidak punya anak. Saya dikatakan sumpahan untuknya. Dia sentiasa yakini itu. Kerana itu dia tambah membenci saya. Lampu padam. Apabila lampu terang semula, dengan Engku Dafa masih berada di tengah pentas. Di mana kita tadi? Mak saya kan? Seperti yang kata saya tadi, dia pun sama saja.
Selepas ayah tinggalkan kami untuk kahwin lain, ibu juga putus asa dengan saya. Dia masih muda dan cantik. Dia kahwin lain dan saya dibiarkan terlantar di pelihara jurawat yang kurang memahami. Waktu itu berita datang yang mengatakan ayah mati dalam satu nahas helikopter dengan isteri mudanya. Ini yang part best ni. Boom! Helikopter tu jatuh terhempas di tengah hutan Pahang. Pahang ke Perak, mana-mana lah pun. Bukannya penting sangat. Ada yang percaya sabotaj. Ada yang percaya kemalangan biasa. Mak saya percaya ia adalah celaka yang datang daripada saya. Inilah celakanya mak saya ni. Saya ingatkan sekali lagi orang media. Jangan-jangan nak tulis pula. Bukan apa, media ni memang suka besar-besarkan benda begini. Jangan ya. Tolong, ini untuk seminar ni saja. Lepas ayah mati, kerana saya nak tunggal, saya mewarisi segala harta-hartanya. Mulalah ramai yang datang dekat. Yelah, bila ada wang, semua bergerak. Inilah yang bagusnya seminar begini. Bergerak dengan kuasaan wang. Mak saya pun datang menempel diri. Dia pun suguhkan duit juga. Barangkali suami barunya yang mahu dia buat begitu. Mak saya tak lama. Dia pun mampus. Kenapa? Dia sendiri percaya yang saya ni celaka. Dia mati kerana malu pula nak cakap. Tak apalah. Cakap jugalah. Kanser buah dada. Ini teteknya bengkak. Bernanah dan berdarah. Hancur. Dia mati. Tak tahulah apa rasanya. Yang pasti saya rasa lumpuh. Pernah rasa lumpuh? Tak pernah kan? Paling kuat rasa kebas, rasa kejang. Kan? Lumpuh ni seperti tersadai. Macam sayur kangkung. Tahu sayur kangkung? Lembik, tak bermaya. Saya ni bukan dapat kasih sayang. Saya hanya tahu wang aja dapat merubah segala-galanya. Ramai kan? Saya lumpuh tapi dapat kuasai wang yang banyak. Apa nak hairan? Ada otak, tahu guna. Seminar ni dah jadi menarik pula. Apa kata kita buka sesi soal jawab? Macam mana Tuan Pengerusi? Kita buka sesi soal jawab ya? Tanyakan apa saja. Lampu padam. Babak 2. Lampu terang di mana Engku Dafa sudah berada di atas katil sebagai seorang pesakit lumpuh. Azman! Azman! Mana pula si celaka ni? Ya, Tuan. Panggil aku Engku saja. Kau buat apa? Mendengar muzik, Tuan. Membaca buku puisi, membelek kartun. Dengar puisi? Dengar muzik? Baca puisi? Pelik. Muzik apa yang kau dengar? Puisi siapa yang kau baca? Muzik blues. Saya baca puisi-puisi Osman Awang, puisi Kasim Ahmad, kartun Zuna. Aku dengar juga blues. Tapi blues ni bukan muzik yang baik tau. Blues tu racun. Lagu dendangan hamba-hamba waktu perang saudara di Amerika Syarikat kalau tak silap aku. Pilih lagu-lagu blues yang patut dia dengar je. Dan kartunis Zuna. Siapa dia ni? Standing kah dia dengan Lat? Aku tak kenal kartunis lain lah kecuali Lat. Dia saja yang lucu. Zaman Lat, zaman bila zaman Lat telah berlalu. Apa? Tak mengapa. Mari ke sini dan urut dan picit belakang aku ni. Kenapa Tuan tidak mencuba rawatan kampung? Homopati
atau aku puntur? Barangkali berkesan, Tuan. Panggil aku Engku je. Engku, faham? Ha, aku dah cuba dah semua ubat dan rawatan. Tapi apa saja yang halal, yang haram, apa saja. Tapi tetap belum sembuh juga. Kau memang bagus bekerja dalam 2 minggu ni. Aku benar-benar mencarikan kau. Sedikit demi sedikit. Tak sia-sia syarikat Engku Dafa membangunkan kolej kejururawatan itu. Ha. Kau pernah menari? Kenapa engkau tanya? Aku tanya saja. Aku lihat di televisyen rancangan yang penuh tarian. Aku cuma mau tahu apa rasanya. Menari? Menari macam engkau berniaga juga. Apa maksud kau? Iyalah. Berniaga kan seperti menari. Ada turun naiknya, ada getar dan kelincahan, elah dan putar serta pusing. Kadang-kadang melompat. Kau memang ahli falsafah. Macam-macam cerita kau. Ha, cuba kau menari sikit. Di sini, entah apa, engkau serius? Iyalah, serius ni. Ha, kau kan jururawat yang baik. Bersedia dan boleh lakukan apa saja. Nari je lah. Ah, katakan mengikut alunan Latino. Rentak rancak penyanyi bar tu. Ricky Martin. Ha, cuba. Begini ke? Tuan, Goyangkan lagi punggung tu, goyang. Kau ni penari yang benar-benar lousy. Kalau kaki aku betul-betul berfungsi ni, aku boleh menari lebih baik dari kau. Kau tahu? Datang sini pula. Picit badan aku ni. Aku ada satu teka-teki. Kau mesti jawab dengan betul. Kalau salah, ada hukuman. teka-teki. Ya. Sedia. Kalau kau tak dapat jawab, kau mesti apa jalan itik keliling katil dan bunyi kuek-kuek, faham? Baiklah, apa dia engkau? Apa benda yang kecil tak boleh masuk, tapi besar boleh masuk? Garanti punya kau jalan itik. Kecil tak boleh masuk dan besar boleh masuk. Apa? Memang saya tak dapat menekannya lagi. Aku bagi clue sikit. Mula dari K. Apa dia? K untuk kelambu. Kelambu lah Bahlul. Nyamuk tak boleh masuk tapi orang boleh masuk. Kecil tak boleh masuk tapi besar boleh masuk. Ada akal tak mau guna. Itulah baca puisi Osman Awang, puisi Kasim Ahmad. Puisi tu penuh khayalan kau tahu. Bahlul. Puisi untuk orang tolol seperti kau je. Mari kemari. Bebal mari. Bebal kau tak? Tunggu apa lagi? Jalan itik. RM2 kau ni memang jururawat yang baik, Azman. Jauh lebih baik dari jururawat berpengalaman. Kau mau menghiburkan hati aku. Apa lagi? Mana bunyinya? Cepat. Kuek, kuek, kuek. Kuek, 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 kuek.
lampu terpadam. Babak 3. Lampu terang dengan Azman duduk di tengah pentas, terdapat suara latar memaklumkan butir diri sebenarnya. Nama Hassan bin Muhammad, umur 23 tahun, alamat 60 Jalan Timur, Taman Mutiara, poskod 57300, Pantai Dalam, Kuala Lumpur. Tempat lahir, Tikam Batu, Kedah, Malaysia. Asal Sungai Petani, keturunan Melayu. Pendidikan, Sekolah Rendah Tikam Batu, 1 Sungai Petani. Sekolah Rendah Mulong Kelantan, Sekolah Rendah Matang 2 Kuching Sarawak. Sekolah Rendah Bandar Hilir Melaka, Sekolah Rendah Mat Saleh Jesetin, Kota Kinabalu. Keputusan peperiksaan penilaian darjah 5, 5A, SRP grade 1 aggregate 17, SPM grade 1 aggregate 18 dan lulusan Diploma Kolej Kejururawatan Dafa Elai Cawangan Kuala Lumpur. Status bujang. IC 070877125040. Tarikh lahir 19 Januari 1977. 9 lampu terpadam dan kedengaran bunyi Azman diseksa bila lampu terang semula. Azman dalam posisi lain sambil mengerang sekitar. Aduh. Aduh. Okey. Okey. Aku cakap yang benar. Bapa aku bukan lagi ahli falsafah. Bukan lagi pensyarah. Bapa aku seorang pegawai tinggi tentera. Aku tipu Engku Dafa masa minta kerja. Bapa aku Brigad Jeneral Datuk Muhammad bin Zakaria. Kerana itu kami banyak ke sana ke sini. Memang aku dari kelas menengah. Asalnya memang begitu. Banyak wang. Boleh dikatakan mewah. Dan kebetulan anak tunggal. Ayahku terbunuh dalam satu nahas pesawat tentera ketika bertugas di Sabah. Sedih. Ayah mati. Sedihlah. Ayah bertugas dengan besi buruk tu hingga jatuh melayang dari langit. Tiada pampasan. Cuma kunjungan sekejap beberapa jeneral dan Menteri Pertahanan dengan kata takziah yang dibuat-buat. Tiba-tiba kami tidak dipedulikan. Aku pun tidak tahu mengapa. Barangkali ayah terbunuh kerana satu-satu tugas atau misi rahsia. Barangkali ada konspirasi. Ada sandiwara. Politik kan penuh konspirasi. Lampu padam dan Azman. Aduh. Puas aku tulis surat. Berkajang-kajang. Berlembar-lembar. Kepada semua pihak yang sepatutnya. Mereka janji beri wang, pampasan, pencen atau apa sahaja bentuk ganjaran. Janji tuan, setiap 5 tahun ia akan diperbaharui. Tetapi rupa itu juga. Haram jadah macam tu juga. Lampu padam dan sesaat. Aduh. Babak 4. Babak 4. Lampu terang semula dengan Engku Dafa dan Azman di sisi katil. Kenapa mereka tak hantarkan lagi laporan saham seperti biasanya? Dah pukul berapa ni? Demi ringgit sekarang pukul berapa? Sudah petang. Sudahlah aku rugi teruk semalam. Risau. Saya kurang faham dengan perniagaanku. Dengan saham, dengan pelaburan. Tapi katangku semalam, semua bursa saham jatuh menjunan serentak. Katangku juga yang ini semua fenomena biasa.
indeks komposit BSKL jatuh, indeks Straits Times jatuh, indeks Hang Seng jatuh, indeks Nikkei jatuh. Semua kerana perjalanan panik pada Dow Jones dan Nasdaq. Engkau optimis semalam yang aku dapat berita gembira hari ini. Kau cakap macam tahu sangat. BSKL lah, Dow Jones lah. Kau apa yang kau tahu tentang paya perniagaan aku? Tentang berapa banyak hartanah yang kau dekat London sana. Tentang perniagaan hotel aku yang berkembang biak di seluruh Amerika. Apa yang kau tahu tentang kilang-kilang aku yang bercambah di China? Banyak cakap. Macam tahu sangat. Ilmu tak setinggi mana. Aku haus. Air, ambil air. Memang saya kurang tahu. Memang saya tak mahu ambil tahu. Tapi satu saja yang saya pasti. Ni dia. Engkau sangat terkenal. Man of the Year pilihan majalah Time tahun lalu. Itu kan pencapaian yang spektakular. Forbes memilih engkau orang yang ke-31 terkaya di dunia. Itu sudah besar engkau. Sudah hebat. Engkau buktikan pada semua orang. Engkau bukan jalan-jalan orang. Kau nak bodek je? Baru mereka semua tahu. Terlumpur-lumpur aku seorang yang berkuasa. Bukan begitu, Azman. Tan Sri Dato' engkau dapat Omar boleh. Malaysia boleh. Apa boleh-boleh? Kau ingat ni permainan badminton untuk Barry Thomas? Malaysia boleh, Malaysia tak boleh. Ini perniagaan kau tahu. Bukan permainan. Yang boleh hanya wang. Yang boleh hanya ringgit. Sudah tak habis-habis nak mengampu. Masukkan aku ke talian sekarang juga. Barangkali ada benda baru di internet. Bosan betul. Membelik-belik kertas di sisi katil dan menatap skrin komputer dengan tangan dan sekatan menggunakan tertikus. Buat berapa lama kelihatan kusut. Tak sangka jadi bahan berita. Dafa Airline untung RM611 juta. Dafa Airline Berhad, kumpulan perkhidmatan kewangan bersepadu mencatatkan keputusan terbaiknya setakat ini dengan memperoleh keuntungan sebelum cukai sebanyak 611 juta bagi tahun kewangan berakhir 31 Januari tahun 2000. Sialah. Tapi Azman. Mana pula anak haram ni? Azman. Ya engkau. Aku Oh ya. Saya faham engkau. Kali ini yang besar tak yang kecil. sial. Bahagian yang ni memang kau suka, bukan? Aku cuma mahu terkencing. Tak payah susah-susah. Azman mendapatkan getah dan mengacukannya ke bahagian sulit untuk Dafa. Okey dah tu. Lega tuan. Biar saya tolong kesatkan. Apa ni? Tak payah. Aku tahu buat sendiri. Kau ni. Pergi. Masuk aku dapat aku telefon. Mereka ni semua dah joli dengan wang aku agaknya. Bukan tahu melaporkan perkembangan. Bila lagi mereka dapat pasangkan video dan kamera supaya aku dapat lakukan sidang secara langsung tu, Azman. Tanyakan Mary. Dia sepatutnya menjadi setiausaha yang berguna demi ringgit pilang dia. Aku mahu pemasangan video dan kamera ini diuruskan segera. Wang bukan soalnya. Aku untung ratus juta tahun. 100 juta. Memang berlalu dan aku Dafa merungut-rungut. Aku ambil jual lelaki kerana tak mahu jerawat perempuan meraba-raba bagian sulit. Tapi gaji si Azman ni kadang-kadang aku menjadi curiga.
Kalau waktu gelap, ada dengan air atau mandi, bukan main seronok. Bilik-bilik kertas kerjanya buat berapa lama? Bosan. Azman! Azman! Engkau, Kau ni Azman macam anjing. Bila datang mesti kau datang tergesa-gesa. Kadang-kadang aku hairan mengapa kau ni rela disuruh-suruh. Kalau aku mati satu hari nanti, mungkin aku mesti fikirkan kau sebagai senarai penerima harta-hartaku yang sah. Kau anjing setia. Cakap woof. saya engkau. Bukan Come on. Sekali je. Woof. Beri aku woof yang panjang. Woof. engkau. Azman. Bukan ada siapa-siapa kat sini. Kita berdua je. Cepat. Aku menunggu sebagai tuan. Dia berlakon sekejap. Aku mahu kau jadi pelakon. Ayo. Woof. Woof. Azman, ni anjing apa ni? Anjing aku, anjing yang besar dan kuat. Yang garang. Come on. Kau jadi anjing German Shepherd. Kuatlah sikit. Woof. Okay. But you can do it better. Come on anjing German Shepherd. Kata aku tadi. German Shepherd anjing yang besar dan garang. Suaranya mesti bertenaga. Kalau menyalak, biar sepenuh hati. Cuba buat. One more. Cari feel dulu. Woof. Yeah, macam tu lah Azman. Anjing setia. Mana gaya? Gaya sekali. Woof. Apa ni? Aku suruh berlakon je lah bodoh. Ampun padam. Babak 5. Lampu terpasang semula dengan Azman mengambil tempat atas kursi dan duduk sopan. Ustaz, cubalah Ustaz dengar cerita sedih saya ni. Polis yang lain tu semuanya tak mahu dengar cerita saya. Asyik nak belasah saja. Ibu terpaksa cuci jamban rumah orang untuk meneruskan kehidupan. Saya baru 10 tahun waktu tu. Masih di sekolah rendah. Saya ada latihan bulan sabit merah apabila guru disiplin datang memberitahu. Ibu saya jatuh tergelincir ketika membasuh jamban di banglo milik Menteri Kebudayaan dan Kesenian, Datuk Seri Engku Omar Engku Soleh. Ibu jadi lumpuh sejak tu. Dia pula bergegas menjaga ibu. Kami derita yang amat sangat, Tuan. Miskin dan semua surat-surat tuntutan dan aduan saya kepada pihak berwajib tidak dipedulikan atau memang tidak pernah sampai. Ibu lumpuh kerana bekerja keras di rumah Menteri Kebudayaan. Itulah. Saya mula menulis surat kepada Datuk Seri Engku Omar memohon bantuan kewangan atau bantuan rawatan. Apa sahaja. Manusia keparat. Ibu jadi begitu kerana dia juga secara tidak langsungnya. Dan dia tidak peduli langsung kepada kami. Saya pernah menemuinya dan dia menghedik.
Lumpuh itu satu sial, kau tahu? Bila Datuk Seri Engku Omar mati mengejut, aneh juga kerana nahas saudara. Saya mula menulis surat kepada isterinya, Datin Seri Rosi Sanin, dan cuba menemuinya. Dia mencemuh saya dengan begitu pedih sekali, Tuan. Katanya, cukuplah dengan cerita lumpuh. Aku harap semua orang lumpuh cepat mampus. Kata-kata kurang ajar itu menaikkan darah saya. Saya sakit hati tapi tidak mudah putus asa. Lalu saya menulis kepada Engku Dafa, anak Engku Omar. Bila saya dapat tahu yang dia mewarisi kekayaan ayah dan ibunya, dengan harapan sebagai seorang manusia lumpuh, dia akan lebih mengerti. Tapi dia pun serupa juga. Dia dalam umur belasan tahun sudah mula jadi karung kecil yang jahat. Dia halau saya macam kucing kurak. Saya sabar. Dalam ingatan saya beritahu diri saya akan pastikan dia akan saya buat macam kucing kurak pula, Ustaz. Dan ibu meninggal dunia. Waktu itu, dengan pengalaman saya menjaga ibu, saya sudah mula menyukai kerja-kerja merawat. Saya diterima masuk di Kolej Kejururawatan Dapat Elai dengan azam untuk keluar sebagai jururawat cemerlang dan bertugas merawati Engku Dafa Engku Omar, manusia yang saya kagumi dan saya dendami. Lampu padam. Babak 6. Lampu terang dengan Azman berada di sisi katil, Engku Dafa melakukan tugas rutinnya. Kalau Engku mahu, kita boleh turunkan Engku dan letakkan dalam tap. Sudah lama juga Engku tidak berendam, kan? Malam ni aku rasa tak perlu untuk tu. Aku tunggu panggilan pada Subra dengan Mary ni. Laknat ke atas buruh-buruh berdebah tu semua. Kalau sudah memang keturunan perompak dan penyamun, mereka tidak pernah akan puas. Engku nampak gelisah. Laknat. Siapa yang Engku sumpah? Pekerja-pekerja di kilang 6 mogok. Kata Subra sudah sampai ke kilang-kilang yang lain. Inilah apanya kalau ada kesatuan sekerja dan segala macam sial tu. Aku kenal ketuanya. Apa nama budak tu? Kalau tak silap aku. Anak haram tu entah dia hasut siapa. Barangkali pembangkang agaknya. Kalau ikutkan hati aku, ingin je aku angkat gagang telefon ni, telefon menteri, sumbatkan je dalam jel di bawah apa-apa akta sekalipun. Hakim-hakim semua kawan-kawan aku. Kau fikir aku tak boleh lakukan semua tu? Atas nama ringgit, aku harap mereka semua mampus. Kal. Nama ketua pekerja-pekerja itu Kal. Apa tuntutan mereka, Engku? Macam-macam. Banyak kepandaian mereka sekarang ni. Tambahan gaji, tambahan allowance, insurans kesihatan lah, kebajikan lah, gaji minimum lah. Semuanya menyusahkan aku. Tak sedar yang mereka tu hanya kumpulan bawahan yang tidak ke sekolah. Bodoh dan bahalul macam kau. Kenapa tidak Engku ikutkan saja, Engku? Nak suruh aku ikutkan kehendak mereka? Ngada-ngada.
Aku percaya mesti mereka semua sudah dihasut. Mudah je nak matahkan gerakan mereka ni. Tangkap dan sogokkan ketuanya dengan wang. Kalau tak berkesan, tangkap dan sogokkan dengan peluru. Engkau percaya ke dengan kasta ni? Aku percaya pada kelas. Tapi setiap masyarakat ada lapis bawah dan atas. Tanpa masyarakat bawah, struktur masyarakat di atas tidak akan kukuh, akan roboh. Aku kelas yang tinggi. Sampai bila-bila pun aku macam tu. Aku beri mereka wang dengan memberi mereka pekerjaan. Kenapa mereka mau lebih-lebih? Tanpa mereka, engkau tidak akan dapat pula wangku itu. Mereka bekerja untuk dapatkan kekayaanku. Tidak ada salahnya engkau berkongsi kekayaan dengan mereka. Kongsi? Aneh? Kau berpihak pada mereka? Kau sebelah dengan mereka? Demikian Tuhan sebelahkan perjuangannya. Demikian? Apa maksudnya ni, Azman? Demi perjuangan untuk orang golongan buruh. Demi kehancuran golongan kaya yang menindas. Demi ringgit? Kau sebahagian pada mereka? Kau tinggal dalam rumah aku dan aku ternak kau macam babi sampai gemuk kedempul. Kau jadi penentang aku. Aku layan kau dan beri kau wang yang banyak. Kau mau jadi penentang aku? Dan mau turuti mereka? Demi Kal? Demi perjuangannya untuk golongan buruh? Apa sampai kau cakapkan ni? Ya, demikian. Bukan demi ringgit lagi. Apa tidak cukup ke wang yang aku beri? Tak cukup layanan yang baik? Layanan yang baik bagi tuan saya hanyalah anjing, bukan? Anjing besar. Memang kau anjing. Binatang. Keluar dari rumah aku. Malam ni kau akan keluar dari rumah aku. Manusia tak mengenal untung. Keluar? Oh, tidak. Malam ini adalah malamnya. Malam ni aku akan sempurnakan misi aku. Memang inilah misi aku sebenarnya. Sial. Bodoh. Keluar binatang. Jangan cakap dengan aku macam tu. Malam ni aku akan selesaikan segala-galanya. Dendam aku, dendam mereka. Malam ni aku akan pastikan kau menemui ringgit yang kau cintai itu. Kau mati malam ni. Pergi. Keluar dari rumah aku. Aku memang bekerja untuk ini. Untuk menghapuskan kau. Untuk memastikan kau tamat dengan cara paling kejam. Aku berusaha untuk mendekati kau. Malam ni, aku sudah begitu hampir. Aku tidak akan melepaskan kau, Kuda Fauma. Apa maksud kau? Cuba mencapai telefon bimbit di atas meja menggunakan tangga til. Aku akan panggil Subra atau Mary. Hello, Subra. Cepat datang sini. Belum merempas. Dah. Aku berkuasa malam ni. Demi perjuangan Kal dan pengikut-pengikutnya. Kau akan tahu nasib sebenar kau, Kudafa. Malam ini semua akan terjadi. Aku telah dihantar untuk ini. Apa kau? Kau dihantar? Kau rupanya pembunuh bahan. Subra, Mary, Belinda. Aku bukan pembunuh. Aku misi. Tugas misi untuk merawat. Aku nak rawat kau. Jerit. Jeritlah lagi.
Laung kuat-kuat. Tiada siapa yang mendengar. Subra! Subra! Babi sial! Mampus kau teman! Anak ramjadah! Binatang! Keluar! Keluar! Mary! Cepatlah, aku dah nak mati ni! Subra dah mari aku dah bunuh. Tak ada siapa lagi yang kau nak harapkan. Kau dah tak ada benteng. Dah tak ada kambing hitam. Kau bunuh mereka? Ha, tolong! Diamlah. Babak 7. Lampu terang dengan Azman duduk lebih santai di dalam lokap. Baiklah Encik Peguam. Saya berterus terang sajalah. Tak payah penat-penat lagi nak bincang-bincang hal ni. Selepas keluar dari kolej kejururawatan itu, saya berusaha untuk mendekati dan bekerja dengan Kudafa. Saya sebenarnya menanti masa sesuai. Saya benci dengan Kudafa. Kagum dan benci sekaligus agaknya. Saya sudah membaca mengenainya sejak berusia berapa? 12 atau 13 tahun. Tahu segala perkembangannya. Dia memang manusia hebat. Dalam tempoh yang sekejap, dia sudah menakluk dunia. Dia sudah menjadi begitu tersohor. Dia manusia pemeras. Dia ada modal dan dia gunakan wangnya untuk memaksa semua manusia melutut kepadanya. Dia hanya pentingkan wang tanpa memikirkan kebajikan manusia-manusia yang disuruhnya. Demi ringgit. Ringgit itu jadi berhala buat dia. Mana boleh. Duit mana boleh jadi Tuhan. Tak boleh. Tak betul tu. Dia fikir dia raja. Jadi raja boleh. Tapi dia fikir dia Tuhan. Jadi Tuhan mana boleh. Saya mahu dia begitu hampir. Saya mahu begitu hampir dengannya. Saya mahu melihat sendiri bagaimana dia mengendalikan segala kehebatan dan kekuasaannya. Engku Dafa. Saya tahu dia lumpuh kerana demamnya itu. Sakit sejak kecil. Dan ibu bapanya pula mati dengan cara tragis. Dengar saja tak cukup. Baca saja pun tak cukup. Saya nak mendekati diri dia. Apa Tuan Peguam? Ya. Saya simpan buku skrap, gunting segala kerata akhbar dan majalah tentang Kudafa. Saya tahu terperinci tentang dirinya. Saya telah bunuh jururawat asalnya dan mereka tak sedar. Tengok-tengok jururawat bebal itu datang-datang bertugas. Kudafa fikir mesti misi lamanya itu dah tak tahan dengan karenahnya. Saya mohon tugas sebagai ganti. Mary setiausaha Kudafa itu mula-mula tidak menaruh harapan kepercayaan langsung. Barangkali dia mahu menolak mentah-mentah permohonan saya. Katanya saya jururawat yang baru keluar pengajian, tiada pengalaman. Kudafa manusia penting. Pengalaman sangat diperlukan untuk memuaskan insan berkuasa sepertinya. Saya kan pernah ada ibu yang lumpuh. Saya ada pengalaman. Nasib saya pun memang baik. Saya diutus sebab itu Tuhan mudahkan laluan saya untuk misi suci ini. Saya banyak menambah-nambah pada permohonan kerja itu. Saya
menipu. Semua orang buat begitu kalau mahu kerja, kan? Saya diambil sebagai percubaan selama 2 minggu. Saya layan dia seperti raja. Belai dia setiap kali dia tidur. Ikutkan kehendaknya. Apa saja. Mulanya memang dia tidak membayar apa-apa upah. Sengaja menguji agaknya. Dia bukan hairan sangat dengan duit dia tu. Saya diutus. Dia ada misi saya sendiri. Misi untuk merawat kapitalis jahat macam dia. Selain dendam, saya juga semacam diutus untuk kesejahteraan hidup manusia. Untuk kemurnian hidup orang-orang miskin, semua yang teraniaya. Saya asyik nampakkan dia saja. Ada bisikan Engku Dafa. Engku Dafa, Engku Dafa, Engku Dafa. Saya nak buat macam mana? Saya mesti bunuh dia. Saya diminta oleh mereka. Kalau Engku Dafa mati, tidak akan ada lagi manusia kejam, pemerah dan penindas di dia. Manusia pemerah, manusia pemeras tim Engku Dafa inilah yang bekerja dengan semua kuasa totalitarian, diktator dan jeneral jahat untuk menghambat manusia bawahan. Jadi, saya terpaksa membunuhnya. Memang saya yang bunuh dia, Tuan Peguam. Saya yang bunuh Engku Dafa Engku Omar. Lampu padam. Babak 8. Lampu terang semula dengan Engku Dafa masih di atas katil, lemah dan lesu. Sementara Azman sedang mengoyakkan kertas-kertas, majalah-majalah dan akhbar-akhbar yang memuji Engku Dafa. Kau tak akan terlepas. Aku manusia penting. Orang-orang aku yang lain akan mencari aku bila aku hilang. Kau akan ditangkap polis dan diumban dalam penjara. Aku akan pastikan wang aku menghantar kau ke neraka. Bila mereka sedar tentang kau, mereka akan hanya temui bangkai yang sudah busuk. Kau akan masuk muzium. Kau akan hanya dikenang penuh duka oleh pemuja-pemuja kau dari dalam cermin. Mereka awetkan kau macam Fir'aun. Bagi buruh-buruh, mereka bergembira dan menari Ricky Martin dengan berita kematian kau. Lalu, kenapa kau tak bunuh aku, Azman, dari mula lagi? Satu soalan yang baik. Sungguh baik. Untuk merasai kau, untuk menikmati kehidupan kau, untuk melihat sendiri dengan mata kepala aku betapa berkuasanya engkau. Inilah misi aku. Misi dengan misi yang dikatakan mustahil. Manusia lumpuh fizikal yang boleh melumpuhkan jutaan manusia. Aku mahu berada dekat dan merasai kekuatan engkau. Dan sebarang bagiku, masanya sudah tiba. Sorry. Yang dah tak ada kuasa itu. Tapi aku juga ada sebab peribadi. Kau tahu? Sebab peribadi? Kau benci aku kenapa, Man? Aku tak benci kau. Aku sayangkan kau. Aku cuma nak rawat kau. Sebagai misi, aku nak rawat kau saja. Kau tu sakit. Jadi, aku nak nasihatkan kau semula. Buruh-buruh tu, Man. Aku beri mereka peluang pekerjaan. Kau beri mereka penderitaan dan kesengsaraan. Kau mahu manusia lain lumpuh seperti diri kau sendiri. Kau adalah musuh terbesar kepada kemanusiaan. Musuh terbesar aku juga. Aku mengumpul hak dan harta aku sendiri. Ya. Dengan itu,
Kau mengambil hak dan tenaga orang lain. Kau tindas orang. Baiklah Azman. Baiklah. Aku ikutkan semuanya. Aku beri kau wang Azman. Kau lepaskan aku. Aku berjanji aku perbaharui bentuk hubungan aku dengan pekerja-pekerja tu. Demi ringgit aku akan penuhi kehendak kesatuan sekerja tu. Lepaskan aku Azman. B untuk bohong. Satu lagi pembohongan. Kau fikir aku akan percaya manusia yang telah berbohong berkali-kali? Kau bekerjasama dengan jutaan tentera di Burma. Kau bina kroni dengan Suharto di Indonesia. Kau tindas ribuan manusia dengan ketamakan kau. Aku nak percayakan kau kali ni. Kau fikir aku heran dengan wang kau? Semua wang yang kau beri aku nanti. Ini. Semua wang yang kau beri, upah selama ni, demi ringgit. Aku tak perlukan wang. Sudah terlambat. Malam ni kau akan mati. Lagipun, kalau aku bebaskan kau, aku takkan boleh maafkan kau. Sebab yang lain pula. Kau lupa ke? Masa bapak kau hidup. Seorang amah kurang lebih 20 tahun dulu. Jatuh dalam bilik air di rumah bapak kau masa bapak kau masih hidup. Kau ingat? Dia lumpuh lepas tu. Apa bapak kau beri pada dia atas jasa dan hikmat baktinya selama ini? Bapak kau janji. Tapi janji tinggal janji. Sama saja bapak kau tu dengan kau. 2 kali 5. Amar mana pula? Banyak sangat sundal yang pernah jadi amah di rumah ni. Dia jatuh dia punya pasal lah. Salah dia lagi pun. Hei, mulut laknat. Perempuan yang kau panggil Sunda tu, ibu aku. Yang kau hina macam anjing kurap tu, ibu aku. Kau ingat lagi tak aku pernah datang untuk menagih janji untuk membantu kesihatan ibu aku tu? Janji dengan wang kau yang bertimbun tu. Aku budak lagi masa tu. Tapi aku dah tahu hati kena hina. Kau tahu? Mak engkau? Habis? Demi ibu, demi nafas yang tidak pernah lega. Demi ibu yang hidup susah, aku datang untuk menagih dendam itu. Misi aku akan sempurna malam ni. Demi ibu, demi golongan buruh yang tertindas oleh manusia keparat macam kau. Dendam? Golongan buruh? Ya. Ya, ibu aku arahkan aku dari dalam kubur. Supaya ajak kau cukup-cukup. Dan kau mesti ingat, aku juga utusan orang-orang miskin. Ibu aku sendiri adalah pekerja miskin yang tidak dipedulikan oleh manusia jenis seperti kau. Man. Tentang mak kau tu, itu cerita lama. Kalaulah aku tahu dia mak kau, tentu aku akan bantu, Man. Kau harus ingat, Man, selepas bapa aku mati, orang penuh datang menghurung, minta bantuan dan wang. Manalah aku dapat bezakan kawan dan lawan. Kalaulah aku tahu dia mak kau. Kalau kau tahu, dia ibu aku, kau akan bantu? Ya, tentu. Aku tahu apa rasanya lumpuh. Aku bukannya tidak bertimbang rasa seperti engkau, Umar, bapa aku yang berdebah tu. Dia memang tidak ada rasa peri kemanusiaan. Kau dan kau ada rasa keperimanusiaan tu. Wah.
Kenapa tiba-tiba jadi baik begini? Tentu, Man. Kau sudah jadi teman aku, Man. Kau berada di sisi aku 24 jam sehari. Kau sudah semacam kawan. Aku memang sekali-sekala bergurau agak melampau. Jadi anjing, jadi itik. Tapi luaran aku tidak semestinya menggambarkan rasa hati aku ini. Aku gurau je, Man. Takkan itu pun kau ambil hati. Gurau, kau tahu aku kan? Apa rasa hati kau? Aku dikatakan tamak dan angkuh dengan duit yang banyak. Tapi aku menyumbang secara diam untuk Yayasan Pesakit Lumpur Malaysia. Ini cerita dongeng atau sandiwara ni engkau dapat. Sandiwara kan? Orang macam kau ni banyak sandiwara. Benda ni betul, Man. Bukan sandiwara. Soal hati, benda begini. Mana boleh buat sandiwara? Aku kelihatan seperti manusia gila yang tidak pernah mempedulikan orang. Aku belajar dari penderitaan dulu. Bapa aku, Man, dia benar-benar benci aku. Kau tahu yang aku pernah dibuang dan dijadikan anak angkat orang buat seketika? Dan selepas bapa aku mati, mak aku tu, dia memang perempuan Sudan. Dia sebenarnya ingin membunuh aku. Ingin memolok harta yang aku warisi dari bapa aku tu. Mungkin suami barunya menyusun komplot begitu. Dia cuba racun aku, Man. Cuba racun aku. Aku ada cerita sendiri, Man. Bukan sandiwara, Man. Habis, apa kena mengenalnya dengan aku? Kau tak faham ke, Azman? Aku manusia yang ada jiwa juga. Kalau mak kau tu masih hidup, aku tak akan sia-siakannya. Man. Aku waktu tu tertaluk pada keadaan. Bapa aku memang tamak dan tidak ada tolak ansur. Memang sia-sia kau pergi menagih bantuan darinya. Mak aku, tak usah kau fikir lagi. Memang hampas. Ya, aku ingat. Aku ingat. Apa yang kau ingat? Kau pernah datang dulu. Kau katakan mak kau lumpuh. Dan mohon bantuan. Bukan begitu. Ya, aku ingat. Aku ingat semula. Tapi waktu tu, aku masih meragui semua yang datang kepadaku. Aku mesti ada sedikit curiga. Aku baru saja terlepas dari cubaan bunuh, Man. Mak aku yang gila tu nak bunuh aku. Tapi aku nasib baik. Misi yang dulu menyedarinya. Manalah aku tahu yang mak kau tu Makcik Azizah yang pernah mencuci di rumah kami dulu. Kau tak pernah jelaskan secara bersungguh. Man. Kalaulah masa sudah dapat berulang semula, aku akan buat apa saja. Eh, kau jangan nak berlagak baik. Jangan nak kelirukan aku dengan cerita-cerita pasal kau tu. Golongan buruh dan roh ibu aku sudah datang berbisik di telinga ini, tahu. Kau tahu apa bisiknya? Kau tak percaya ke aku, Man? Aku sumpah, Man. Aku tak tahu. Aku minta maaf, Man. Aku gelarkan mak kau dengan gelar yang tak baik tadi. Maafkan aku, ya. Man, ni bukan sandiwara, Man. Bisikan mereka suruh kau pergi mampus. Engkau Dafa, kau memang pandai main kata-kata kan? Aku sudah ada misi tetap di sini. Dan kau fikir aku akan terpedaya dengan drama perang saraf kau ni? Aku lumpuh, Man. Mustahil aku tidak ada rasa kasihan langsung pada mak kau tu. Mustahil. Cuba kau fikir baik-baik. Fikirkan tentang buruh-buruh tu. Aku ikutkan kehendak mereka, Man. Apa saja mereka mahu. Aku berubah, Man. Aku boleh berubah. Percaya tak? Aku ada duit banyak. Aku beri mereka. Aku tengok bahagian mana. Banyak mana yang boleh dikongsi dengan mereka. Okey, suka tak? Boleh kan? Kau ni asyik nak berbom saja. Aku fed up. Tahu tak? Tidak, aku berjanji dengan penuh ikhlas kali ni. Azman, aku mahu buang air.
Kencing saja di atas katil tu Engku Dafa. Kotoran dan najis memang sudah lama bergelumang dengan diri kau sebenarnya. Katil tu memang jamban pun. Tolonglah Azman. Jangan buat aku seperti ni. Aku Melayu, tolonglah. Nangislah. Nangislah. Kau betul-betul menjijikkan aku Engku Dafa. Tolonglah Azman. Kasihanilah aku. Baiklah. Mungkin aku boleh timbangkan. Menyalak cepat Engku Dafa. Menyalak. Jadi anjing yang besar. Jadi anjing apa? Anjing apa? Jerman apa? Jerman Shepherd. Kan? Menyalak. Cepat. Jangan buat aku begini Azman. Aku nak kencing ni. Menyalak. Yalah. Uh, uh, uh. Ini bunyi anjing nak mengawan ke apa? Bunyi anjing beromen. Lagi. Anjing yang garang. Anjing yang terbaukan ringgit. Cepat. Wow. Sebut wow dengan tenaga. Masalah lah kau ni. Jadi anjing tak boleh. Jadi manusia kau tak berguna. Kau mati lah. Jangan Man, aku bagi kau apa saja. Apa kau nak? Engku Dafa. Kau memang manusia hina. Kau sanggup buat apa saja kan? Untuk lepas, untuk hidup. Dan kemudian kau kembali kepada ruti asal. Kau memang sebenar-benarnya haiwan. Kau buat yang satu ni. Kalau tak boleh buat, kau mati. Tahu? Apa Man? Aku buat apa saja Man. Azman membisik ke telinga Engku Dafa dan diikuti tangis Engku Dafa. Aku tak boleh jalan itik Man. Aku lumpuh. Jangan bunuh aku Man. Aku tak boleh jalan itik. Tapi aku boleh jadi anjing sekarang. Aku jadi anjing. Aku jadi anjing. Aku jadi anjing. Aku menyalak sajalah Man. Aku jadi anjing. Aku anjing lah ni Man. Memang kau ni anjing yang lozi. Kau buat aku menyampah. Azman membunuh Engku Dafa. Sarana mencekik Engku Dafa dengan tiup getah yang biasa diguna untuk buang air dan Engku Dafa menggelinjang sehingga kaki berhenti meronta. Lampu padam. Babak 9. Lampu cerah dan menampilkan Azman di pentas menghadap audiens sambil bersedia untuk menjalani hukuman gantung. Terdapat tali gantung terbuai-buai dan Azman sendiri sudah disekuk dengan kain penutup wajah. Buat beberapa ketika Azman hanya mendiamkan diri sebelum bertempik. Bo! Apa yang kalian dengar sebelum ini? Semuanya bo! Mereka menuduh aku sewenang-wenang. Tidak adil sama sekali. Tuduhan tidak ada asas. Memang aku bertanggungjawab membunuhnya. Kalian wajar berterima kasih kerana aku telah berjaya membunuhnya. Buruh-buruh itu berterima kasih kepada aku. Orang-orang kecil itu mengakui jasa aku. Mereka tahu apa yang aku lakukan ini untuk kesejahteraan semua peringkat manusia. Engku Dafa itu cuma lambang, kalian tahu. Cuma lambang. Malam ini semua rahsia-rahsia akan terungkai. Kalian, memang kalian belum tahu. Kerana itulah kalian datang ke panggung ini untuk mendengarnya. Sesetengah kalian mungkin sudah membaca dan menonton di televisyen tentang ini. Tapi apa yang media laporkan itu tidak sepertinya betul. Kalian bukan tahu media, manipulasi dan propaganda. Itu cerita dari sisi mereka, berat sebelah. Ini cerita dari sisi aku.
Aku mungkin tidak seperti Motak Chin atau sekejam betul kali. Aku juga tidak segila Mona Fendi. Tapi aku ada rahsia yang tersendiri. Rahsia yang kini sudah jadi sejarah. Malam ini kalian akan tahu bagaimana ia boleh terjadi. Pembunuhan Engku Dafa maksud aku. Aku bunuh dia kerana aku rasakan itu baik untuk dirinya. Jika dia terus hidup, dia akan terus berdosa menindas kita dan kita akan terus dihina dan ditekan berulang-ulang kali. Kalau ada Engku Dafa yang lain, kalian mesti membunuhnya juga. Manusia seperti Engku Dafa adalah penyakit untuk kita. Ia adalah pembunuhan yang terlalu luhur dan berhemah. Aku lakukan kerana merasakan ia adalah satu amanah dan keperluan. Terima kasih kerana datang. Terima kasih kerana mendengar ceritaku. Sekurang-kurangnya kalian tidak menjadi seperti mereka yang tidak datang pada malam ini. Mereka yang masih menyangka bahawa aku ini pembunuh yang jahat dan kejam. Kalian pulang dan tolong beritahu keluarga, rakan-rakan dan sesiapa sahaja supaya mendengar dari sisi aku, supaya bersikap adil dengan tidak menghukum tergesa-gesa. Malam ini kalian telah menyumbang kepada satu kesejahteraan yang murni dengan hadir di sini. Kesejahteraan yang abadi untuk seluruh umat manusia. Babak 10. Azman muncul di tengah pentas sambil menatang dulang ubat-ubatan dan picagari melakukan penawaran iklan. Diajar untuk menjadi jururawat terbaik menerusi visi dan semangat Florence Nightingale. Bersedia untuk berkhidmat buat lelaki yang dianggap the most powerful man in Asia. Graduan Kolej Kejururawatan dapat elai. Tersohor di serata dunia telah mulai mengeluarkan jururawat terbaik untuk memenuhi tuntutan pesakit-pesakit di seluruh dunia. Lelaki atau perempuan jururawat Kolej Kejururawatan dapat elai boleh anda harapkan. Mesra, ramah tamah, cekap, sabar dan bijak, boleh menyimpan rahsia dan tidak jijik dengan najis, nanah ataupun muntah. Slogan kami, senyuman bukannya suntikan, penawar bukannya racun dan ubat-ubatan. Semua graduan Kolej Kejururawatan dapat elai dibekalkan dengan pengetahuan komputer, internet, Windows 2000, Linux dan sebagainya. Berpengetahuan dan anda boleh berbincang dengan jururawatan kami tentang apa sahaja. Politik, reformasi, ekonomi, sosial, agama, sastra, seni budaya dan ya, seks. Ayo segera. Jika anda sakit, anda tahu di mana jururawat terbaik untuk persediaan hari sakit dan hari mati anda. Dapatkan graduan Kolej Kejururawatan dapat elai Kuala Lumpur. Hubungi 03 497 88888 atau lawati laman web kami di www.jururawatdafa.com.my. Ingat, di sini kami membekalkan jururawat terlatih. Senyuman bukannya suntikan, penawar bukannya racun dan ubat-ubatan. Misi terbaik untuk anda. Lampu padam dan tirai diturunkan.